Tadi kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, pusat dan juga bahagian-bahagian, hampir semua ketua pemuda UMNO bahagian hadir berjumpa dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk kita membincangkan isu-isu semasa yang dihadapi oleh kerajaan dan juga parti UMNO. Bagi pihak pemuda UMNO, saya telah membangkitkan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia secara amnya dan juga isu-isu yang mendapat perhatian ahli-ahli UMNO dan juga pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli pemuda UMNO. Datuk Seri Najib telah berucap panjang lebar dan telah memberi penjelasan yang bagi pemuda cukup jelas tentang semua isu-isu yang kita telah bangkitkan. Di sini pemuda UMNO di bawah kepimpinan saya ingin menyatakan bahawa kita terus committed dan memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Presiden Parti, kepada kepimpinan parti dalam usaha kepimpinan untuk memperkuatkan semua lapisan dalam parti secepat mungkin. Jadi hari ini bukanlah soal kesetiaan, itu kita beri kepada Presiden dan pemimpin dan kita akan terus berdiri teguh di belakang pimpinan UMNO. Pemuda UMNO berharap bahawa Presiden akan terus mendekati rakyat dan memberi penjelasan kepada isu-isu yang berbangkit dari masa ke semasa kepada rakyat dan juga kepada setiap lapisan UMNO. Dan langkah Presiden pada hari ini untuk memberi pencerahan sendiri kepada pemuda adalah amat-amat dialu-alukan. Secara khususnya antara beberapa isu yang dibangkitkan tadi, pemuda UMNO mengharap Presiden selaku Perdana Menteri dapat memastikan bahawa proses pengauditan ke atas syarikat 1MDB dapat dipercepatkan, dan jika berlaku apa-apa penyelewengan ataupun pecah amanah, mereka yang bertanggungjawab perlu terus dibawa ke muka pengadilan. Dan Amat Berhormat Perdana Menteri telah setuju dan telah nyatakan kesungguhan beliau untuk memastikan bahawa proses pengauditan itu dapat dijalankan dengan rapi, dengan mendalam dan dengan cepat, dan sekiranya ada bukti penyelewengan, pecah amanah dan sebagainya, mereka yang terlibat akan diambil tindakan secara tegas dan juga secara cepat. Saya menyeru kepada kesemua lapisan pemuda UMNO untuk terus berdiri di belakang pimpinan parti, Presiden parti, dan menyokong usaha kepimpinan untuk memperkukuhkan parti dan menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini pemuda UMNO, saya percaya kita setelah mendengar penjelasan dan penerangan daripada Presiden UMNO, maka kita dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan isu-isu semasa. Saya juga telah nyatakan bahawa kita tak boleh berada dalam sindrom penafian, walaupun kita percaya kita dapat atasi segala masalah yang kita hadapi pada hari ini. Jangan sesekali kepimpinan UMNO, termasuk pemuda sendiri, kita terperangkap dalam sistem sindrom penafian ataupun denial syndrome. Kita harus akui bahawa cabaran yang dihadapi oleh parti pada hari ini amat-amat besar. Tetapi penjelasan daripada Presiden tadi adalah langkah yang amat-amat penting sekali untuk kita memberi keyakinan kepada pemuda UMNO supaya kita terus berjuang dan terus memberi sokongan yang padu kepada Presiden dan juga Perdana Menteri. Okey? Tadi banyak isu yang telah diperjelaskan oleh Presiden, antaranya 1MDB, isu Altan Tuya, isu jet kerajaan, apa lagi, isu Jabatan Bengkok, kedudukan politik semasa, kedudukan ekonomi semasa, GST. Memang satu penjelasan yang amat-amat panjang lebar sekali. Okey? Penerimaan semua
pelbagai ke ataupun macam mana? Berdasarkan kepada sambutan tadi, sambutan sewaktu Presiden masuk Dewan, tetapi yang lebih penting lagi, sambutan selepas ucapan Presiden, saya percaya keseluruhan pemuda UMNO positif dengan penjelasan yang dibuat oleh Presiden. Dan tidak mungkin kita memberi laungan yang begitu kuat sekali tadi kepada Presiden sekiranya kita sendiri tidak yakin dengan penjelasan. Sebab dalam ucapan saya pun, saya sebut bahawa kita tak boleh terperangkap dalam sindrom penafian. We cannot be in denial syndrome. Kalau sekiranya kita tak yakin dengan penjelasan Presiden, saya rasa beliau tidak akan menerima sokongan secara spontan seperti mana yang berlaku dalam Dewan tadi. Jadi kami terima dan saya rasa penerimaan itu menyeluruh. Pada masa yang sama seperti mana saya sebutkan tadi, ada isu-isu seperti 1MDB yang masih lagi tertakluk kepada siasatan, ya. Tetapi kita telah terima pendirian yang tegas daripada Yang Berhormat Presiden bahawa pendirian prinsip dia bahawa yang pertamanya segala-gala urusan 1MDB disiasat. Yang kedua, kalau ada berlakunya macam saya sebutkan tadi penyelewengan, diambil tindakan. Soal suara yang dikeluarkan oleh Tun Mahathir, apakah ada reaksi Dijawab tadi soalan-soalan dan isu-isu dalam konteks isu-isu yang dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi Amat Berhormat Presiden dia menjawab satu persatu soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh Dr. Mahathir, dan lebih daripada itu juga dia jawab isu-isu lain juga, ya. persepsi dia pada Tun Mahathir? Persepsi seperti mana wawancara tu, saya pun berucap tadi, Presiden pun berucap, kita menghormati Tun Mahathir sebagai mantan Presiden UMNO, sebagai negarawan, tetapi kita jawab soal isu. Jawapan itu diberi, saya kata jawapan itu diberi, ada jawapan yang diberi dengan lebih terperinci lagi, sebab mungkin dalam wawancara keterbatasan waktu, tak dapat nak pergi satu persatu. Tapi oleh kerana ada banyak masa tadi, sejam lebih, dapat dikupas dengan lebih mendalam lagi. Farhadi Sinaharian, ada tak pemuda UMNO buat cadangan kepada Prime Minister supaya lebih responsif terhadap allegation terhadap dia selepas ini? Dan kalau ada cadangan mengenai saluran komunikasi lebih efektif antara PM dengan rakyat? Sebab itu dalam ucapan aluan saya telah menyatakan bahawa Yang Berhormat dan nanti dalam pernyataan saya juga tadi, terus mendekati rakyat dan terus memberi penjelasan, ya. Kita mengalu-alukan wawancara yang dibuat oleh PM pada minggu lepas. Kita amat berterima kasih kerana dapat berjumpa dengan beliau pada hari ini. Tetapi usaha untuk memberi penjelasan itu harus diteruskan. Bukan hanya oleh PM, tetapi keseluruhan jentera kerajaan, termasuk menteri-menteri dan juga keseluruhan jentera dan juga kepimpinan parti. So hari ini dah tidak ada apa-apa keraguan lagi di kalangan pemuda. Sebelum ini pun kita dah terima penjelasan Yang Berhormat Perdana Menteri. Hari ini lagi jelas. Jadi lepas ini kita juga akan teruskan usaha kita untuk bawa penjelasan dan penerangan ini kepada ahli parti dan juga kepada orang awam. Saya juga sendiri maklumkan kepada pemuda bahawa kita sebenarnya telah melalui peristiwa yang lebih mencabar sebelum ini dalam sejarah parti kita. Tahun 1998, masa saya mendewasakan diri saya dalam parti UMNO, kita melalui krisis yang besar. Pada waktu ketika itu, reformasi dan sebagainya, ratusan ribu yang membanjiri jalan raya tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Dan kita telah mengatasinya sebab kita bagi sokongan dan peluang kepada Presiden pada waktu itu, Tun Mahathir, untuk pulihkan keadaan. Dan hari ini kita tidak melihat krisis itu sebesar apa yang kita menghadapi pada era reformasi. Jadi janganlah kita rasa walaupun ada sedikit cabaran hari ini, walaupun gelombang ada sedikit hari ini, jangan kita rasa takut, jangan kita lari daripada medan perjuangan. Kita tetap bersama dengan Presiden sebab kalau kita dapat pulihkan keadaan pada tahun 1998, era reformasi, saya percaya dan yakin hari ini kita dapat kembalikan keyakinan rakyat lebih kepada Barisan Nasional UMNO. Apakah YB rasa Presiden dan Menteri kena turun ke bawah berjumpa dengan rakyat bagi menjelaskan lagi perkara-perkara? Saya rasa ini langkah yang pertama, ya. Selepas wawancara
bersama dengan wanita, bersama dengan pemuda, esok bersama dengan puteri. Amat berhormat Presiden sebut bahawa beliau bertanggungjawab kepada rakyat dan parti, bukan kepada mana-mana individu. Dan ayat yang sama diguna tadi oleh Presiden. Maksudnya dia kata, kalau saya bertanggungjawab kepada rakyat dan parti, saya akan jawab kepada rakyat dan parti. Ya, dan kita anggap bahawa itu adalah pendirian yang betul. Bahawa Presiden ada keyakinan untuk turun ke bawah dan menjelaskan isu-isu ini dari masa ke semasa. Tapi ada pihak soal keikhlasan sokongan yang ditunjukkan oleh pemimpin UMNO sekarang, kerana yang memberi sokongan buat masa ini golongan-golongan yang berjawatan dalam parti, dalam kerajaan. Sedangkan di peringkat rakyat sendiri bercakap dalam nada yang berbeza. Macam Macam ni lah, kita dalam pemuda, kita ni bukan pengikut yang memberi sokongan secara buta tuli. Kita anak muda dalam UMNO. Kalau kita bagi sokongan membuta tuli kepada pemimpin yang bagi pandangan dan pendapat kita tak boleh dipertahankan, bukan saja pemimpin itu akan jatuh, tetapi kapal UMNO akan karam dalam pilihan raya akan datang. Jadi bagi saya, kalau kita nak bagi sokongan palsu, tak guna. Sebab akhirnya kita sendiri akan tersungkur dalam pilihan raya akan datang. What for? Kita bagi sokongan palsu saja nak bermuka-muka depan Presiden, depan Perdana Menteri, cuma semata-mata nak jaga kedudukan kita. Ya, mungkin saya ada jawatan, tetapi Exco Pemuda UMNO rata-rata tidak ada jawatan dalam kerajaan. Mereka adalah pemimpin akar umbi. Tak mungkin mereka akan memberi keyakinan kepada saya bahawa pemuda sokong Presiden kalau sekiranya mereka rasa bahawa Presiden kita tidak layak untuk disokong. Jadi bagi saya, kalau kita bagi sokongan palsu, kalau kita hanya berpura-pura bagi sokongan kepada Presiden, kita menipu kepada diri kita sendiri. Sebab akhirnya kita akan berdepan dengan rakyat dan kapal UMNO akan karam. Tapi kita bagi sokongan pada hari ini kerana kita masih lagi yakin, kita masih lagi percaya dan kita masih lagi sokong kepimpinan Presiden. Dan kita rasa bahawa walaupun kita tidak terperangkap dalam sindrom penafian, we admit there are problems and we are facing many problems today. Tetapi kita percaya bahawa kalau kita bersatu dan kalau kita bersungguh dan kalau Presiden lead the way, maka kita akan dapat mengatasi masalah yang kita hadapi hari ini. Last, ya? Medan ujian pertama dalam keadaan UMNO dan Barisan Nasional berhadapan dengan gelombang PRK di Pematang Pauh dan juga Rompin. Sejauh mana krisis ini pemuda beranggapan mungkin boleh menggugat dari segi sokongan rakyat? Yang pertamanya, saya tak istilahkan apa yang kita hadapi hari ini sebagai krisis. Dalam perjuangan politik, dalam laluan ataupun dalam jalan kita, dalam kancah arena politik ini, kalau tidak ada sedikit duri, sedikit ranjau, sedikit onak, dia namanya bukan politik. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya setelah kita mendapat penjelasan hari ini, kita dapat ditiupkan semangat hari ini oleh Presiden, saya percaya bahawa pemuda akan tampil untuk buat yang terbaik bagi pilihan raya kecil di Pematang Pauh dan juga di Rompin. Perkara yang sama saya nyatakan kepada Presiden. Walaupun we are in very, very challenging circumstances, but as far as UMNO is concerned, pemuda UMNO is concerned, we will fight and we will fight hard untuk pilihan raya, untuk buktikan bahawa UMNO akan dapat insya-Allah menang pada pilihan raya kecil. Okey. Tapi PRK ni macam di peringkat tinggi, naik Presiden dia dah dibagi-bagi dengan tugas Datuk Hisham di Rompin dan Datuk Syakir tugas khas dan Datuk Zahid di Pematang Pauh. Jadi pemuda adakah buat seperti itu juga? Tak, pemuda naik ketua pemuda dia jaga dua-dua.